Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membuat sedikit review ataupun sedikit ulasan lah tentang buku terbaru yang sebenarnya diterbitkan ataupun baru sahaja dilancarkan sempena Pesta Buku kali ini. Buku ini sebenarnya adalah karya Encik Abdul Razak Lubis yang sebenarnya telah mengusahakan buku ini agak lama, tetapi untuk sebenarnya mendapat maklumat berkenaan dengan haji era kapal laut ini sebenarnya sangat sukar. Jadi tulisan yang diketengahkan oleh Encik Abdul Razak Lubis ini sebenarnya sangat menarik. Dapat mengisi kelompongan tentang sejarah haji era kapal laut sekitar tahun 1940-an. Kerana sebagaimana yang kita ketahui, sebelum ini ada catatan-catatan ataupun tulisan-tulisan orang Melayu tentang sejarah haji era kapal laut. Tetapi buku yang lebih awal daripada buku Suami Isteri Naik Haji ini adalah tulisan Jaafar bin Yusuf yang menceritakan tentang sejarah haji pada era 1930-an. Dan buku selepas itu adalah tulisan Alwi bin Said Syekh Al-Hadi yang menceritakan tentang peristiwa haji pada tahun 1950-an. Jadi buku ini diambil daripada tulisan ataupun manuskrip asal bertajuk Peringatan Tarikh Raja Shahabuddin dan Rahmah pergi ke Mekah Al-Musharrafah pada tahun 1358 Hijrah. Dan buku ini mengisi kelompongan untuk sejarah haji pada era 1940-an. Okey, apa yang menariknya buku ini? Buku ini sebenarnya merupakan catatan daripada manuskrip asal yang ditulis oleh Raja Shahabuddin yang merupakan seorang daripada berketurunan Mandailing. Jadi ini merupakan catatan bagaimana beliau suami isteri telah berangkat ke Tanah Suci Mekah pada sekitar tahun 1939. Dan menariknya buku ini saudara-saudari kerana catatan ini sangat jarang ditemui kerana pada tahun 1939 ketika itu baru meletus Perang Dunia Kedua. Jadi apa yang menariknya di sini adalah kapal pertama yang berlepas dari Tanah Melayu ketika itu telah diarahkan berpatah balik ketika kapal berada di Colombo. Tetapi kapal kedua yang dinaiki oleh Raja Shahabuddin bersama isterinya Rahmah bersama 45 orang lagi jemaah haji merupakan kapal kedua yang berlepas dari Tanah Suci Mekah dan berjaya sampai di Jeddah pada tahun tersebut. Dan daripada catatan ini sebenarnya saudara-saudari menariknya kerana Raja Shahabuddin ini memuatkan di dalam memoir beliau gambar-gambar asal, peta, resit, stamp dan katan-katan akhbar yang beliau himpun. Dan sebenarnya manuskrip beliau ini pernah diterbitkan sekitar tahun 1941 begitu, tetapi difahamkan bahawa hanya ada satu sahaja naskah asal yang dapat ditemui pada hari ini. Jadi Abdul Razak Lubis ini merupakan keturunan beliau yang telah mengambil inisiatif untuk membukukan catatan Raja Shahabuddin ini untuk tatapan para pembaca semua. Jadi untuk kita ketahui tentang apa yang dimuatkan di dalam buku ini, sebenarnya Abdul Razak Lubis telah mengupas catatan yang dibuat oleh Raja Shahabuddin tadi. Transkripsi telah dibantu oleh Raimi Cik Ros dan buku ini kemudiannya telah berjaya dibukukan yang menggambarkan perjalanan Raja Shahabuddin dan isterinya Rahmah menunaikan ibadah haji ketika itu bermula daripada rumah lagi di mana mereka telah menghantar barang-barang terlebih awal ke pelabuhan 2 hari sebelum mereka berlepas dan mereka berlepas menggunakan pelabuhan Pulau Pinang. Dan menariknya Raja Shahabuddin ini saudara-saudari, beliau tidak menggunakan sebarang broker ataupun ejen haji untuk mengangkut barang-barang beliau ke pelabuhan Pulau Pinang. Jadi sebelum berlepas, sebagaimana kebiasaan bakal-bakal haji di Tanah Melayu, mereka mengadakan kenduri kendara untuk bermohon maaf dan bertemu sanak saudara dan sahabat sebelum berlepas ke Tanah Suci Mekah. Dan mereka ini berlepas dari papan yang terletak di Perak dan mereka telah berlepas dari Pelabuhan Pulau Pinang pada 23 Disember 1939 dan berjaya sampai di Jeddah 16 hari kemudian
iaitu pada 7 Januari 1940. Dan difahamkan bahawa Raja Shahabuddin dan Rahmah ini telah berada di Tanah Suci Mekah hampir 2 bulan. Dan pelayaran balik mereka adalah pada 15 Mac 1940 dan mereka berjaya sampai di Pulau Pinang 14 hari kemudian, iaitu 28 Mac 1940. Jadi apa yang tuan-tuan saudara-saudari dapat lihat di depan ini merupakan gambar yang berjaya diambil oleh Raja Shahabuddin dan isterinya Rahmah ketika mereka belayar ke Tanah Suci Mekah. Dan menariknya saudara-saudari dapat lihat di sini bagaimana ketika itu pemakaian jemaah haji kita agak moden dengan jubah putihnya dan juga dengan berkutnya. Dan di sebelah ini adalah isteri beliau iaitu Rahmah yang juga berketurunan Mandailing. Dan di bawah ini adalah sebenarnya postcard kapal haji. Jadi Raja Shahabuddin ini telah berlepas ke Tanah Suci Mekah pada ketika itu dengan kapal SS Deolian, di mana ketika itu belum ada kapal khusus yang membawa jemaah haji sebenarnya. Jadi mereka banyak menumpang kapal-kapal kargo yang singgah ataupun berlabuh di Pulau Pinang. Dan menariknya disebabkan perjalanan haji mereka itu pada ketika itu sangat sukar dan banyak berhadapan dengan cabaran-cabaran penyakit, maka mereka sempat dikuarantin di Pulau Jerejak selama 17 hari. Dan ini merupakan perkara yang biasa pada ketika itu, di mana jemaah haji akan dikuarantin di Pulau Jerejak, dan untuk perjalanan pergi mereka akan dikuarantin di Pulau Kamaran. Dan ini mungkin tidak dirasai oleh jemaah-jemaah haji pada tahun-tahun yang terkini. Jadi sebenarnya gaya penulisan yang dicatatkan dalam memoir Raja Shahabuddin ini sebenarnya sangat terperinci tetapi sangat mudah difahami, ditulis dalam tulisan Jawi, dan ia menggunakan bahasa seharian yang berbentuk laporan dan bersifat deskriptif. Jadi kalau kita lihat pada penulisan buku ini, kita dapat lihat bahawa catatan Raja Shahabuddin ini sangat terperinci, yang mencatatkan setiap apa yang dia lihat dan perbualan dan pertemuan dengan sesiapa yang beliau temui. Jadi beliau juga mencatatkan bagaimana perjalanan beliau ketika itu dari Mekah ke Muzdalifah adalah menunggang unta. Dan turut dicatatkan bahawa bayaran ketika itu adalah RM29.19 untuk kambang unta tersebut. Jadi satu lagi perkara yang menarik yang mungkin tidak ada pada ketika itu adalah Raja Shahabuddin ini mencatatkan buku beliau bersifat gender sensitif, di mana beliau mencatatkan secara terperinci tingkah laku ataupun setiap gerak-geri isteri beliau iaitu Rahmah. Di mana ketika ini pada tahun tersebut sebenarnya jarang kita temui buku-buku yang memfokuskan kepada wanita dalam penceritaan mereka. Jadi ini yang dilakukan oleh Raja Shahabuddin. Beliau mencatatkan gerak-geri dan setiap pergerakan isteri beliau yang bernama Rahmah. Jadi beliau ini sebenarnya merupakan orang yang ternama lah dalam kalangan masyarakat Mandailing. Dan ketika itu juga catatan beliau sangat menarik kerana beliau berkongsi pengalaman beliau di mana ketika itu jemaah haji yang berjaya menunaikan ibadah haji ada kecenderungan untuk menukar nama. Kerana ketika itu mereka menganggap bahawa ibadah haji ini selesai mengerjakan ibadah haji itu merupakan satu proses kelahiran semula. Seperti bayi baru dilahirkan, bersih dari segala dosa dan sebagainya. Jadi wujud kecenderungan dalam kalangan masyarakat Melayu ketika itu, terutamanya masyarakat Indonesia, untuk mengubah nama asal mereka kepada nama yang mereka sifatkan lebih Islamik. Dan perkara ini pernah ditekankan oleh Hamka di dalam buku-buku beliau, yang mana beliau Hamka kurang bersetuju dengan amalan tersebut yang disifatkan tidak mengikut norma-norma ataupun landasan yang dalam agama Islam. Tetapi itulah kecenderungan masyarakat kita pada zaman awal. Jadi bagi Raja Shahabuddin, selepas beliau mengerjakan ibadah haji, beliau juga telah melalui proses yang dinamakan proses penyempurnaan ataupun untuk kepuasan, di mana ada satu proses jemaah haji akan dililit sebanyak.
Tetapi beliau tidak mengubah nama, sebaliknya beliau ingin mengekalkan nama beliau iaitu Haji Raja Shahabuddin. Cuma beliau mengambil proses melilit serban yang di mana ketika itu dilakukan biasanya oleh syekh-syekh haji masing-masing. Dan menariknya bayaran ketika itu bagi mengubah nama dan proses memakai serban ini biasanya adalah RM1 satu kepala. Jadi pelayaran buku ini juga sangat menarik kerana di dalam buku ini di samping diceritakan pengalaman beliau, beliau turut memuatkan syair, di mana antara syair yang beliau muatkan adalah kerana ketika itu pelayarannya sangat mencabar, beliau hampir juga tidak sampai ke Tanah Suci Mekah. Jadi beliau mencatatkan sebuah syair iaitu syair yang berbunyi, "Selamat tinggal tanah Melayu, umpama badan daun kulayu. Selamat tinggal kaum kerabat, dipohonkan jauh segala musibat. You kapal penyelam, mengambat musuhnya di lautan dalam. Sahaya berlayar berasa sayu, takut berjumpa kapal you. Serta saudara anak sahabat, kebajikan diharap datang mengambat. Dipunyai Jerman timbul tenggelam di waktu siang ataupun silam." Jadi daripada puisi ini kita dapat menggambarkan bagaimana ketika pelayaran Raja Shahabuddin ini, mereka berhadapan dengan kapal-kapal penyelam yang dipunyai oleh tentera Jerman. Jadi sungguh pasti perjalanan mereka itu sangat mendebarkan, sangat menakutkan, tetapi mereka berjaya mengharungi perjalanan itu.